Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam. Fafaddalana ala katsirin minal umam. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Kita kena sedar, kita menghadapi zaman penjajahan. Zaman Islam mengalami kelemahan. Ilmu Islam tidak dikaji dengan teratur. Zaman dulu ada masalah khilaf, tak kelahi. Masalah perubahan masa, tak kelahi. Sahabat-sahabat Nabi yang Nabi hantar ke Taif, Abdullah bin Abbas hantar ke Taif, Abdullah bin Umar di Mekah. Ada Nabi atau sahabat Mu'ad bin Jabal di Yaman. Ada Adi bin Hatib At-Ta'i dengan kabilah dia. Sahabat-sahabat ni, bila Nabi membuat sesuatu tindakan, dia tak ada. Maka dia pandangan berdasarkan pada masa tengok Nabi buat. Timbul pandangan baru dalam masalah porong, masalah cabang. Rukun Islam sama saja. Sembahyang 5 waktu, zakat, puasa, haji sama. Tetapi porong dia berbeza. Masalah porong ini berbeza. Termasuk dalam masalah tasawuf, masalah akhlak. Huraian dia berbeza. Kerana cabaran-cabaran negeri ini berbeza. Ada negeri pengaruh Hindu, pengaruh Majusi, pengaruh Yahudi dan Nasara, pengaruh-pengaruh ni. Maka perkataan ulama yang duduk di situ berdasarkan kepada pengaruh yang ada di tempat dia. Maka timbul kekhilafan ni. Mereka tak kelahi. Bila orang tanya Imam Malik, buat imam, macam mana siapa ibu pandangan lain? Imam Malik kata, boleh jadi pandangan siapa yang betul, pandangan aku salah. Tapi inilah pandangan aku. Semua cakap manusia boleh diterima, ditolak, kecuali cakap orang yang ada dalam kubur ini. Dia tunjuk kubur Nabi SAW. Kalau cakap orang ni, kalau cakap orang lain, kalau tak ada nas, boleh khilaf. Memang khilaf ini ada betul, ada salah. Kadang-kadang masalah qiraat, masalah bacaan. Walaupun pendapat ini dhaif, lemah. Bercanggah dengan hadis-hadis yang menghuraikannya. Qatan wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada qiraat wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulikum. Kalau baca wa arjulikum, kena basuh kaki. Baca wa arjulakum, sapu kaki. Wa arjulakum, basuh kaki. Wa arjulikum, sapu kaki. Ini. Mereka yang kata basuh kaki, hadis. Wailul lil aqab minan nar. Neraka orang tak kata sapu kaki. Mereka yang mengatakan sapu kaki ini, dia tak dengar hadis ini. Hadis ni dhaif. Tak terima sanad, dia tak terima. Ini khilaf orang. Dengan sebab itu ulama tak percaya dalam masalah ini. Masalah niat. Imam Syafi'i kata niat berlafaz. Mazhab lain kata bid'ah belah. Niat dia dalam hati saja. Kalau Syafi'i ini mesti hadir. Ulama Syafi'i kata mesti hadir dalam takbir. Tak hadir dalam takbir, tak sah. Menyebab kita Syafi'i cukup sampai jadi was-was. Tapi Imam Ghazali melonggarkan. Kalau terlajuk sikit apa sikit, dimaafkan Imam Ghazali kata dalam kalangan dia. Kerana menimbul pandangan mazhab lain dalam masalah ini. Kerana Syafi'i kata niat itu muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai'in murtadan bi. Qasad nak buat sesuatu, serta buat, serta motor. Puasa macam mana? Adakah orang puasa ni tunggu nak naik fajar baru niat? Tunggu fajar, niat masa tu? Tidak. Fajar nak buat macam tu. Ini jadi kita kena sedar, ini masalah-masalah khilaf yang ulama tak bala. Imam Syafi'i bila dia pergi ke Baghdad, dia mengaji dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, imam pada Abu Hanifah. Mengaji Abu Yusuf, murid pada Abu Hanifah. Abu Hasan murid pada Abu Hanifah. Dia mengaji. Abu Hanifah kata tak ada qunut subuh. Imam Syafi'i sembahyang di Iraq, tak baca qunut subuh dan tak sujud sahwi. Orang tanya apa? Tak sujud sahwi. Ihtiraman li Abi Hanifah. Menghormati Abu Hanifah. Mengharamkan masyarakat di situ. Tak bala, tak kelahi. Imam Ahmad yang keras. Wahabi dan Salafi ini pengikut Imam Ahmad. Dia pegang zahir hadis. Dalam akidah, dalam masalah fiqh, sama. Imam Ahmad kata,
Barang hadis kata siapa yang tinggal sembahyang jadi kafir. Imam Ahmad kata. Syafi'i kata, kalau dia mengengkarkan wajibnya sembahyang boleh jadi kafir. Kan tidak ada dalam hadis Nabi hukum bunuh murtad orang tinggal sembahyang ni. Dia beri amaran, dia beri itu sahaja. Imam Ahmad ni murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad. Ahmad, betul kamu kata orang tinggal sembahyang jadi kafir? Ahmad kata, jadi kafir kerana hadis kata kafir. Syafi'i kata, macam mana nak masuk Islam? Dia sembahyang jadi Islam. Syafi'i kata, syarat sah sembahyang Islam. Sembahyang dia tak sah. Macam mana? Ini kepintaran Syafi'i dalam menghujahkan murid dia Ahmad bin Hanbal. Kita kena sedar masuk salafi-khalafi tadi. Salah ialah kurun yang pertama hingga kurun ketiga hijrah. Ini salah. Ini zaman salah. Khairul quruni qarni thumma alladhina yunat thumma alladhina yunat. Sebaik-baik abad aku. Kemudian berikut. Yang ketiga hijrah. Ini zaman khalaf. Zaman salaf, orang belajar akidah pakai zahir ayat Quran. Zahir ayat Quran. Semua ulama-ulama mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, ini abad yang pertama dan kedua hijrah. Masa itu tak ada lagi khalaf. Asy'ariyah Maturidiyah tak ada. Abul Hasan Asy'ari, abad keempat hijrah. Syafi'i tak ada lagi. Ada orang kata Syafi'i Asy'ariyah juga. Ni tak baca sejarah. Tak tahu. Imam Malik, bertanya Imam Malik, wahai Imam, apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Tuhan yang Rahman bersemayam di atas aras. Malik kata, al-istiwa maklum. Bersemayam itu kita tahu. Bersemayam atas aras, duduk atas kursi. Wal kaifu majhul. Bagaimana Tuhan bersemayam, kita tak tahu. Tuhan tak sama dengan makhluk. Bersemayam Tuhan, bersemayam tak sama dengan semayang raja. Bersemayamlah. Macam mana? Tak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman Tuhan bersemayam ni wajib. Tanya bagaimana? Tak boleh. Tuhan tak sama. Lihat kami sendiri saya. Tak sama. Imam Malik kata. Wasu'adu anhu bid'ah. Orang yang tanya ni bid'ah. Halau dia. Tanya apa masalah ni? Zaman itu, zaman orang terima zahir ayat Quran ni. Tak jadi masalah. Quran kata ainullah, yadullah, aidihim, tangan Allah. Terima Tuhan tak sama dengan makhluknya. Ini zaman salah. Zaman khalaf, zaman Abbasiyah. Berlaku penterjemahan kitab-kitab bahasa asing. Mula-mulanya terjemah buku perubatan, pertanian, buku palak, macam-macam, buku geografi. Terjemah daripada bahasa asing, bahasa Parsi, bahasa Yunani, bahasa India, Hindi pun ada, Sanskrit. Terjemah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Ilmu sains, teknologi, tak ada masalah. Jadi masalah bila terjemah ilmu falsafah. Ilmu menggunakan akal. Ilmu falsafah, ilmu mantik, macam-macam ilmu ni, guna akal. Kemudian guna akal bahas tentang Tuhan. Mana boleh bahas Tuhan tentang akal? Akal manusia tak mampu nak fikir tentang qada dan qadar secara mendalam. Ilmu Tuhan, hakikat siapa habis-habis. Tuhan tahu tak benda yang akan datang, benda yang tak jadi lagi, benda yang tak ada Tuhan tahu ke tak, macam-macam tanya. Benda tak ada bertanya. Maka jadi perbahasan falsafah. Timbullah mazhab Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Mazhab yang mencabar akidah. Merosakkan akidah dipengaruhi oleh falsafah. Untuk lawan falsafah ini, disebut, Nabi kata tiap-tiap abad ada mujaddid. Mujaddid ini untuk melawan sesuatu yang berlaku, yang muncul. Zaman Nabi itu juga. Zaman Ibrahim, Namrud. Zaman Musa, Namrud tak ada. Yang ada Fir'aun. Nama lain pula. Zaman Muhammad, Abu Jahal. Fir'aun tak ada lagi. Tak ada lagi. Kemudian, zaman sahabat, orang murtad keluar dari lawan rukun Islam. Falsafah tak ada. Zaman salaf. Dengan sebab itu, ulama-ulama salaf, bukan sahaja ulama ahli sunnah, termasuk ulama Syiah, Al-Baqir,
Ja'far As-Sadiq. Politik dia Syiah. Fiqh dia Syiah. Akidah dia Salaf. Salaf. Kita kena akidah dia Salaf. Ada ulama-ulama begini. Kadang-kadang ulama dia hidup dalam masyarakat yang tak ada falsafah. Contohnya Ibnu Kathir, Imam Nawawi. Dia tinggal di Syria, di Syam. Di Syam tak macam Iraq, ada falsafah. Dengan sebab itu Imam Nawawi, fiqh mazhab Syafi'i, akidah mazhab Salaf. Ibnu Kathir, fiqh Syafi'i, akidahnya mazhab Salaf. Adapun di Iraq, timbul falsafah. Abdul Syari memunculkan pandangan menentang falsafah dengan falsafah. Berbincangan tentang sifat. Oleh kerana falsafah ni duk bahas tentang sifat, tentang qada dan qadar. Maka perbincangan dia tentang sifat, tentang qada dan qadar saja. Lawan falsafah ni. Kena tolak falsafah. Melalui falsafah mengalahkan falsafah. Bahkan Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah Asy'ariyah. Dia tulis kitab Tahafutul Wal Sifat. Kemudian falsafah. Dia tak ikut falsafah. Tapi nak lawan falsafah dengan falsafah. Falsafah ni bahas tentang sifat, tentang qada dan qadar. Duduk bincang pasal ni saja. Asma Tuhan tak bahas dah. Rububiyah tak bahas dah. Uluhiyah tak bahas. Padahal ini termasuk dalam akidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ini uluhiyah. Rabbil Alamin. Rububiyah dalam Quran. Ini. Tauhid uluhiyah rububiyah. Uluhiyah ni Tuhan yang layak disembah. Malaikat dia. Dia saja Tuhan. Rububiyah yang mencipta alam. Rabb rububiyah. Tauhid rububiyah. Oleh kerana duduk bahas pasal sifat-sifat, tak bahas uluhiyah dan rububiyah ni. Tak bahas dah, lupa dah. Nama-nama Tuhan 99 pun tak faham. Tak faham. Duduk bahas pasal sifat je. Tuhan tahu tak benda tak ada lagi. Tuhan tahu tak benda yang halu. Tuhan tahu tak benda begini. Tuhan tahu tak, Tuhan tahu. Jadi benda-benda yang termasuk fiqh. Fiqh. Dalam kitab mazhab Hanafi, saya cerita, lucu lah. Lucu dan lucah. Dan fiqh mazhab Hanafi. Bagaimana kalau seorang tu masuk dalam kemaluan perempuan yang besar macam gua, wajib mandi ke tak? Boleh bahas benda macam ni. Apa ni? Ini ada dalam kitab. Dalam kitab. Kitab fiqh. Benda yang tak ada dibahas. Jadi, bila zaman mutaakhir, muncul Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni, zaman khalaf. Zaman orang Islam dia serang oleh Mongol, oleh Tatar. Masa tu duduk bahas tentang sifat 20. Nama Tuhan tak bahas dah. Lalu Ibnu Taimiyah membalikkan orang. Kena faham awak salah balik. Awak salah balik. Duduk bahas apa ni? Bahas falsafah. Habis masa. Duduk bahas apa ni? Ibnu Taimiyah, dia dengar salaf saja. Kemudian Muhammad bin Wahab di Saudi. Saudi ni masyarakat dia, masyarakat yang tak ada majusi. Tak ada Jabariyah, tak ada apa. Maka Muhammad bin Wahab yang duduk di tengah padang pasir tu, dia pakai mazhab, salah mazhab dia. Wahabi ni ialah mazhab salah. Cuma silap dia, fanatik. Dia serang Asy'ariyah, dia sesat. Maturidiyah. Ini tak boleh. Dengan sebab itu, As-Suyuti mengambil pendekatan yang fleksibel. Pendekatan yang sederhana. Kita kena sedar bahawa ahli sunnah ni salah dan khalaf. Maturidiyah dan Asy'ariyah. Dengan sebab itu, ada kitab Jawi yang menerangkan perkara ni. Kitab Aqidatul Najin. Kitab Jawi. Saya baca Aqidatul Najin. Kitab Jawi. Dia terang mazhab salah begini, mazhab khalaf begini. Bukan matang jauh haraf. Ada syair dia tentang salah dan khalaf. Fakula waradahu tasbiha fawwidhu au awwilhu warum tanziha. Saya hafal juga sikit matan ni. Benda yang menimbul syubhat sama ada fawwidhu, serah pada Tuhan, au awwilhu, takwilkan. Takwil ni ialah kita kena sedar bahawa Quran ni bahasa Arab yang tinggi. Bahasa Arab yang sangat tinggi. Ada perkataan yang menyindir dalam Quran. Perkataan yang menyindir. Perkataan yang bukan makna yang asal dia. Contohnya, wa man kana fiha hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Barang siapa yang buta di atas dunia, bangkit hari kiamat buta juga. Adakah orang buta ni akan bangkit buka daripada buta pada hari kiamat? Maksud tu buta mata ke buta apa?
Bukan buta mata, buta kesedaran, buta kefahaman, buta hati. Tak kerti. Barang siapa yang buta fikiran dia, hari kiamat buta. Bukan makna orang buta tu, bangkit hari kiamat buta. Tidak. Bukan makna buta mata. Begitulah ahli istiwa. Tuhan bersemayam. Khalaf kata bersemayam ni, bersemayam dengan makna memerintah. Menguasai. Menguasai. Mata dengan makna melihat. Melihat. Nak lawan falsafah ni, kena lawan begitu. Kalau lawan dengan orang falsafah ni, mata-mata. Telinga-telinga. Nak kata apa? Lepas lewat dia. Tak boleh mengalahkan dia. Jadi Asy'ariyah berjaya mengalahkan falsafah. Kejayaan Maturidiyah mengalahkan falsafah. Kita kena baca. Imam mazhab tak dilahir tahun berapa. Imam Asy'ariyah Maturidiyah dia tahun berapa. Tahun kemudian. Tahun timbulnya falsafah. Bukan antara ulama dalam satu masa. Saya sebut tadi. Ulama Syafi'i. Imam Nawawi, Ibnu Katsir yang tafsir itu Syafi'i. Dia punya akidah salah. Wahabi lah, macam Wahabi lah. Dia tolak apa benda yang Asy'ariyah ni. Sebab tu Saudi pakar kitab Imam Nawawi ni. Saudi semangat Wahabi dia tinggi. Kitab Imam Nawawi laku di Saudi. Imam Ghazali pula fiqh dia Syafi'i. Akidah dia Asy'ariyah. Asy'ariyah. Orang mazhab Hanafi, akidah dia Maturidiyah. Kerana Maturidiyah orang mazhab Hanafi. Ini begitu. Jadi begitu. Jadi saya minta supaya ulama-ulama kita ni jangan baca buku akidah saja, baca sejarah akidah. Kena baca sejarah tasyri', sejarah syariat. Kena baca, kena tahu tarikh ulama ni lahir tahun berapa. Tak jadi celarulah. Pernah satu interview nak pilih Tok Imam di Terengganu. Jabat orang mau tanya, Tok Imam kampung dah. Nabi Muhammad mazhab apa? Mazhab Syafi'i dia kata. Syafi'i dadang Nabi Muhammad. Macam mana begitu? Ni tak kerti ni. Jadi kita kena baca dan kita kena sedar. Kita menghadapi zaman tepat mengenai agama ditekan. Ditindas. Ditutup. Beristihad. Sedangkan ada masalah-masalah baru. Masalah yang tak ada zaman dulu kena ijtihad. Ada ulama kata tak boleh ijtihad. Ijtihad ni mazhab pak je. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Sedangkan ahli sunnah ni berpuluh-puluh mazhab. Syiah berpuluh-puluh mazhab. Khawarij berpuluh-puluh mazhab. Maka muktamar Islam yang diadakan di Makkah, di bawah IC membuat keputusan. 8 mazhab ini adalah daripada orang Islam. Ahli sunnah, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri. Mazhab Zahiri, Ibnu Hazmin. Ini dia anggap mazhab ahli sunnah yang mu'tabar. Kerana ada kitab-kitab dia. Kemudian, dalam Syiah, 2 mazhab yang diiktiraf sebagai orang Islam. Boleh pergi Mekah, boleh pergi haji. Iaitulah Isna Asyariyah dan Zaidiyah. Ini 2 mazhab. Zaidiyah ni pula, fiqh dia hampir dengan Syafi'i. Tapi akidah dia hampir dengan Mu'tazilah. Begitu pula. Mu'tazilah yang sederhana. Mu'tazilah banyak pula mazhab dia pula. Ada Mu'tazilah yang sesat, Mu'tazilah sesat. Kemudian, dalam Khawarij, mazhab Ibadhi. Pengikut dia banyak di Oman. Ibadhi ni dituduh Khawarij. Ada dikatakan Ibadhi ni pengikut Abdullah bin Ibad. Abdullah bin Ibad ni adalah seorang alim tabi'in. Tabi'in, murid pada sahabat. Mengapa dia dituduh Khawarij? Kerana dia tak taat berkera Amawiyah. Dia lawan dengan Amawiyah. Dia ni pengikut Sa'id bin Jubair. Yang dimulai oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Pengikut dia pergi ke Oman. Bawa pengajian dia. Dan dia ada mazhab dia sendiri. Mazhab dia taklah teruk sangat. Saya pergi ke Oman. Saya baik dengan mufti dia. Ahmad Khalili. Dan dia cukup bagus. Sokong Palestin. Sokong Afghanistan. Sokong. Saya pergi ke Oman. Saya masuk masjid semayang. Dia baca Fatihah kuat macam kita lah. Tapi bila imam kata amin, saya seorang kata amin. Orang lain senyap belaka. Dia tak kata amin. Itu beza begitu saja. Kemudian semuanya tak tangan sini. Nanti pakai lepas tangan begitu saja. Jadi benda-benda macam ni, jadi kelahi. Jangan.
Macam zaman dulu dah, kaum tua, kaum muda pernah berlaku. Tempat kita ni perbalahan kaum tua, kaum muda. Berbalah. Yang kaum muda ni aliran di Indonesia. Bawa ke sini. Pakai mazhab zahiri. Pakai tak ada mazhab. Duduk bahah. Bewak boleh makan, tak boleh bewak. Bewak makan macam tu. Boleh makan bewak, tak ada masalah. Balah. Balah lah di Ustaz Bakar Hamzah. Ada masa tu. Pesuruh Jaya PAS perlih. Ustaz Bakar Syari. Dia orang kaum muda. Tok-tok guru ni orang kaum tua. Balah. Balah pasal bewak. Tak Bakar Hamzah kata, tak usah balah lah pasal bewak. Kan termenung banyak lagi. Bahas pasal bewak, tak makan pun. Ustaz Bakar Hamzah ada kelakar dia. Ada kelakar dia. Kita dah lapar ni, kita terima semua. Lepas tu kita dekatkan. Dan saya pergi ke Indonesia dengan Tan Sri Khalid. Minta mendekatkan parti-parti Islam di Indonesia ni. Parti Islam di Indonesia ni, ada parti mengikut aliran Muhammadiyah. Ada parti ikut aliran Nahdlatul Ulama. Ada parti ikut aliran dia. Banyak, sehingga banyak parti Islam di Indonesia. Yang kita minta hentikan masalah horok, masalah pendekatan ni. Kita hadapi. Jangan jadi macam zaman dulu. Zaman dulu Islam masuk tempat kita ni, tak tahu waktu semayang, pakai beduk. Beduk tak ada negeri Arab. Beduk ni ialah kayu yang berongga tu, diletak berulang, dipukul, nak tahu waktu semayang. Ada puak kata, beduk tak ada zaman Nabi. Beduk tak ada, ini bid'ah. Beduk ni bid'ah. Ini kata, tak, boleh guna untuk nak tahu waktu semayang. Yang kata bid'ah ni, curi beduk, peranuk ke laut. Berkelahi pasal beduk. Negeri orang putih takluk. Negeri orang putih takluk. Di India, kalau belah Maleba, mazhab Syafi'i. Belah dalam sini, mazhab Hanafi. Ada mazhab Hanbali. Pasal tahiyat ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sampai ingat tak? Hanbali punya, asyhadu an la ilaha illallah, bergerak sepanjang masa. Yang mazhab ni, hampir pakai ni. Tak tunjuk. Ada yang mazhab lain, ni. Yang mazhab ni, marah pegang jari, berkelahi dalam masjid. Dalam masjid. Saya menghadapi pengalaman masa ikut rombongan Ustaz Fadil. Dengan Cikgu Upah pergi ke Afghanistan. Pergi rombongan damai di Afghanistan. Pergi. Sudah kami berbincang dengan Afghanistan ni, sampai waktu semayang. Kami nak semayang jamak lah. Ulama sana kata jangan. Semayang dalam bilik. Kerana orang Nabi, dia tak jamak semayang. Dia kosor saja. Nanti bising dia kata. Nanti bising. Ini masalah-masalah khilafiyah. Jadi sepatutnya benda-benda faraq ni serah pada ulama, bincang cara ilmu. Kita bincang cara ilmu. Kadang-kadang masalah faraq ni disebut dalam kitab, ada kita boleh pakai bila kita mengetahui negara. Mengetahui negara. Contohnya hasil laut. Hasil laut, mazhab-mazhab kata tak ada cukai hasil laut, tak ada zakat hasil laut. Umar bin Abdul Aziz. Umar ni khalifah yang alim, yang faqih. Ada mazhab Umar bin Abdul Aziz. Ada mazhab dia, Umar bin Abdul Aziz ni. Umar bin Abdul Aziz mengatakan hasil laut dia ambil 1/5 oleh kerajaan. 4/5 serah kepada mereka yang dapat itu. 1/5 kerajaan kena ambil. Kalau kita bawa mazhab ini nanti timbul masalah ni, tak ada dalam mazhab kita. Kitanya ada zakat padi, zakat jagung, zakat gandum, zakat itu saja. Zakat emas, zakat perak. Bahkan dulu berbalah pasal zakat wang kertas. Balah. Kadang-kadang kita tak tahu istilah. Ada ulama mengatakan interest adalah halal. Kan tak ada dalam kitab fiqh. Kitab fiqh ada riba. Banyak sebut interest. Lepas tu sebut faedah pula. Sebut faedah pula. Padahal yang terang-terang riba nasa yang tak ada khilaf ulama. Ini benda-benda faraq. Jadi kita kena tahu hal yang macam ni. Jadi panjang. Panjang ceritanya. Istilah antara agamawan dengan pemimpin. Yang pertama, aliran agama. Aliran agama ni dia mengaji faraq. Tak mengaji asas. Dan tak mengaji sejarah.
Tak mengaji asani, tak mengaji ilmu-ilmu yang cukup. Saya kena sebutlah. Kadang-kadang kelemahan ustaz-ustaz kita ni, pergi ke Mekah, dia tak mengaji dengan Arab. Dia mengaji sama-sama Melayu dia. Pergi ke Mesir, tak mengaji dengan syekh-syekh untuk menguasai bahasa Arab. Dia mengaji, kadang-kadang mengaji sama-sama Melayu dia. Sebab tu saya pergi di rumah Kelantan. Dia minta ceramah. Saya kata, jangan adalah rumah Kelantan ni. Jaga rumah Kelantan, boleh cakap Kelantan. Orang Kelantan tak boleh cakap Arab. Saya bergurau lah. Kerana duduk main sama-sama dia je. Anak hantar je boleh. Orang PAH semua anak hantar. Jadi balik cerita belajar mengaji Mekah, ngaji ni. Kita Arab tak mengaji. Jadi ada orang kita yang, ulama-ulama kita yang mengaji kita Arab ni. Dengan syekh-syekh ni. Kena tahu. Jadi kena tu. Yang aliran agama, kelemahan. Yang aliran barat pula, tak tahu Islam langsung. Yang tahu semayang, puasa, tutup aurat, kuat agama, haji, umrah. Bab-bab lain dia tak tahu. Dia tak tahu. Bila kita cakap tentang negara Islam, pemerintahan Islam, tak ada. Hukum hudud, ini zalim. Ini satu kumpulan. Yang mengaji barat. Yang tegar pendidikan baratnya. Namun ada yang ada hubungan dengan agama. Sekarang ni timbul kesedaran orang mengaji barat. Dengan orang Islam dihalau tanah air mereka, pergi ke negara barat, saya bawakan Islam. Ada perubahan. Yang mengaji agama pula, sekarang ni ada perkembangan. Zaman internet, teknologi maklumat. Kita boleh tengok kod internet, semua kitab-kitab boleh baca belaka. Boleh tengok hadis, boleh ni, boleh kaji mendalam. Zaman dulu nak beli satu kitab berbayar. Sekarang ni zaman teknologi ilmu yang kita kena manfaatkan. InsyaAllah kita dapat selesaikan.